bulan. Dia kata kawan aku boleh buat, aku boleh buat. Dia habiskan 30 juzuk Al-Quran dalam masa 5 bulan. Dia tengok kawan dia ambil SPM dapat 12A, straight A. Dia kata kawan aku boleh buat, aku boleh buat. Dia ambil SPM dapat straight A, 15A. So apa, dia cabar diri dia. Dan sikap tu Umi pupuk daripada kecil yang kena dengan karakter dia. Dan dia berbeza dengan saya. Berbeza dengan saya. Saya dibesarkan waktu fasa Umi berkejaya tadi kan, kita cerita Umi dah start kerja semua. So banyak masa kalau saya nak mengaji tu dengan abang-abang saya. So bila nak mengaji dengan abang-abang ni, tak sempat buka mukadam tu lagi dah kena rotan. So saya nakal si waktu kecil kan, dah kena rotan. Dia memang cari cara je nak rotan budak ni kan. So bila ada peluang mengaji dengan Umi tu, saya mengada-ngada sikit. So cerita yang sama. Tengah-tengah mengaji, saya menangis. Tapi Umi tak suruh saya teruskan mengaji macam mana Umi suruh Dr. Syamil teruskan mengaji. Umi, menangis Umi pun pergi masuk dapur. Siang ikan, hidupkan washing machine, mop lantai. Keluar dengan batang mop tu, dah habis menangis. Dah. Okey, sambung mengaji. Umi tak suruh saya teruskan masa tu. Biar dulu. Sebab apa? Umi kenal karakter saya. Ni orang yang emosi dia tak stabil. Kan? Dan dia cuma boleh fokus buat satu benda tu satu masa je. Kalau dia mengaji, dia fokus mengaji. Kalau menangis, dia fokus menangis. Dia tak boleh buat dua-dua. Nanti tak fokus. Jadi Umi kenal karakter dia macam tu. Jadi dua-dua dapat habis mengaji. Dua-dua dapat habis mengaji. Tapi dengan pendekatan yang berbeza. Sebab mengikut karakter setiap anak-anak tu. Ini kita kadang-kadang tak. Kadang-kadang ini mungkin sedikit kesilapan kita kan. Kita kata, abang kau boleh buat, kakak kau boleh buat, takkan kau tak boleh buat? Mungkin pendekatan kita tak kena. Sebab kita pukul rata anak-anak kita semua. Sedangkan setiap anak tu Allah kurniakan uniknya mereka ni, ada karakter masing-masing. Ada pendekatan masing-masing yang berbeza. Ada warna masing-masing yang berbeza. Walaupun mereka keluar daripada rahim yang sama, tapi karakter mereka berbeza. Jadi ini sebab tu Umi spend masa awal-awal dia hanya untuk mengenali karakter anak tu. Akhirnya membawa kepada penghujungnya kesudahan yang lebih baik. Kan? Bila dah besar, apa-apa masalah Umi dah kenal karakter dia macam ni semua. So kita orang jadi telus dengan Umi ni sebab Umi kenal kami. Kan? Kita kongsi masalah, kalau nak kahwin pun minta pendapat Umi siapa calon yang sesuai dan sebagainya. So insya-Allah sebab tu kita lebih mudah nak berhubung sebab daripada awal tu bonding tu telah dicipta dulu. Kita kadang-kadang mungkin kita nampak benda kerja-kerja bonding fasa awal ni macam lekeh sangat kan. Orang tanya Kiah, ada nama Kiah ke kat sini? Tak ada ya. Contohlah Kiah tengah buat apa tu? Ni tengah cuci berak ni, cuci najis, minta maaf Kak Ilim minta maaf. Dia kena lembut sikit bahasa. Kan? Tengah cuci najis anak ni. Kan? Nampak macam hina benda tu kan. Macam lekeh je kerja tu. Itu kalau kita bermentaliti sebegitu. Orang tanya buat apa? Cuci najis anak. Tapi kalau orang tanya kita, Kiah buat apa tu? Aku sedang menyediakan aset ummah. Subhanallah, amalan tu jadi cukup tinggi. Nampak aset ummah ni, pelaburan dia, ya Allah, macam-macam warna ada. Kan? Kalau orang tanya Kiah buat apa tu? Aku sedang membina mahligai di syurga. Subhanallah. Martabat amalan tu yang orang pandang cuci najis anak jadi cukup tinggi. Sebab apa yang kita matlamatkan. Walaupun orang nampak benda tu benda kecil je, di sisi Allah benda tu tinggi. Sebab kita nak lahirkan anak-anak profesional hufaz. Itu yang kita letak daripada awal. Kita nak kenal karakter dia, kita nak bentuk dia dengan amal Islami ini. Jadi insya-Allah sebab tu kita tak nafikan. Dia benda bukan mudah. Ya, saya faham sangat. Umi 5 orang anak lelaki rapat-rapat semua. Yang 3 pertama selang setahun, selang 3 tahun, selang 2 tahun. Rapat-rapat semua jenis tak erti bahasa punya kan. Memang kalau pergi rumah orang tu macam tongkang pecah rumah tu dibuatnya kan. Kita pun segan nak bawa pergi rumah orang. Ada kadang-kadang leka sekejap je. Tengah nak goreng ikan ke apa, tiba dengar yut. Kenapa rupanya dia dah tekam adik dia dengan selimut, dah selubung dah. Yang abang nombor 1 dah selubung, yang nombor 2 tu dalam selimut. Nasib baik sempat selamatkan.
Kalau tak arwah dah orangnya kan. Jadi sampai-sampai mungkinlah sebab tu dia genius lebih sikit tu, mungkin oksigen terlebih masuk otak ke. Kan, genius sikit yang nombor 2 tu. Itu yang sempat selamatkan. Yang tak sempat selamatkan kat luar tu dah bunuh kucing, anak kucing semua kan. Kesian kita nak mengaku. Kalau kita tak optimis, mungkin anak aku kecil-kecil dah jadi pembunuh, besar jadi apalah agaknya ni kan. Jadi nak kata nakal tu memang nakal, memang penat. Kami waktu tu kita masuk rancangan Nona TV3, pernah tengok tak kan? Nona TV3 waktu tu. So dia pun interview Umi waktu tu. Interview lah macam mana besarkan anak, profil semua. Jadi nak balik tu dia minta, boleh tak nak minta gambar Umi masa muda dengan anak-anak. Sebab nak tayang masa slide tu kan, nak tengah-tengah cerita tu boleh ada tayang gambar. So kita pun gambar Umi masa muda dengan anak-anak, kita pun cari. So buka balik album-album lama semua. Selak punya selak kan. Kita cari gambar Umi masa muda dengan anak-anak tengah senyum. Tak jumpa gambar tengah senyum. Dah bergambar depan pantai pun muka macam dengan seorang nak terjun laut, seorang nak mengending apa semua kan. Jadi tak jumpa gambar senyum. Memang miserable je muka waktu tu. Nak kata waktu tu kita faham perjuangan waktu tu susah. Memang fasa-fasa yang susah. Tapi nak bagi tahu hari ni Umi tersenyum 24 jam. Hari ni kadang-kadang duduk seorang-seorang kat rumah pun tersenyum. Saya tengok pun takut sebenarnya. Tapi tak apa lah Umi, asalkan bahagianya insya-Allah. Jadi nak kata waktu tu, sekarang ni sebab tu itulah bekalan motivasi kita. Ya, sekarang ni fasa susah, ya. Tapi apa yang kita niatkan ke hadapan itu yang penting. Itulah pembekal motivasi kita melalui fasa-fasa yang sukar dalam hidup ini sebenarnya. InsyaAllah. Okey, panjang pula saya cerita ni ya. Okey, jadi kita pergi ke, ini fasa kosong ketiga tahun lah. So memang Umi tak banyak tekankan sangat, secara halus saja. Dia sudah audio, visual, ada anak yang kena statik dan sebagainya. Ini mungkin kalau ada soalan nanti kita boleh sentuh lah bab benda ni Saya nanti di hujung nanti kita akan buka sesi soal jawab. So kita boleh soal-soal kat situ lah insyaAllah. Okey, masuk ke fasa ketiga, di mana fasa ni ialah kita panggil, kita mula membakar, bukan membakar jiwa anak kita dengan 4 elemen atau fire ni. Kita bakar jiwa mereka dengan elemen fizikal, intelektual, rohani dan emosi. Ini selaras kalau kita baca dengan dalam surah Luqman, macam mana antara wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada anak dia ialah banyak terkait dengan 4 elemen ni insya-Allah. Jadi mungkin saya boleh bagi Umi lah insya-Allah untuk kongsi sedikit tentang macam mana kita nak membakar jiwa anak-anak kita menerusi 4 elemen ni pada usia fasa ketiga 4 ke 9 tahun insya-Allah. Okey, fasa ketiga iaitu 4 hingga 9 tahun adalah fasa di mana Umi a bit serious lah dari segi pendidikan mereka, akhlak mereka, jati diri mereka dah mula nak mantapkan lagi. Jadi memang kami mengamalkanlah makanan secara berjemaah di rumah. Kan memang daripada kecil Umi ajar dalam talam, dan Umi kadang suap dari mulut ke mulut. Kalau mereka dah besar sikit tu mereka makan sendiri, tapi stay dalam talam juga. Ini adalah antara rahsianya lah, sebab Umi nak mereka antara adik-beradik berpakat baik dan tolak ansur dan inilah teamwork kan. Dan makanan sunnah memang insya-Allah sentiasa ada stok di rumah, dan Umi mengamalkan tu, especially kalau nak masa-masa nak exam, lagi 2 minggu sebelum exam tu memang restock lah makanan-makanan sunnah. Especially yang Umi selalu amalkan 3 biji badam, 7 biji kismis. Tu memang amalan yang Umi macam bila nak exam je Umi akan pegang. Tapi memanglah tak adalah nas kan yang hujah mengata mengapa 7 mengapa 3 kan. Anak Umi pun ada question je lah bila dia orang dah ada Al-Quran tu, Umi macam mana Umi boleh plug the figure tu kan. Umi kata Allah tu ganjil, jadi Allah sukakan yang ganjil, jadi sebab tu yang 7 3. 7 kismis 3 badan, sebab badan tu mahal sikit, jadi 3 je. Kan 7 kismis murah sikit. Itulah, jadi figure tu kita sendiri. Tapi yang penting konsisten kan. Kita bagi anak makan supaya minda mereka lebih tajam kan, dan mudah untuk belajar. Dan juga
dari segi intelek, Iqra dan ABC tu, ni masa 4 hingga 9 tahun, tadika yang Umi pilih adalah tadika yang Arabic punya medium. Memang Umi pilih. Kan kita ada English medium, Malay medium, tapi Umi pilih Arabic sebab memudahkan Umi perancangan ke arah mereka nak menghafal Al-Quran sebab nanti dia tak adalah allergic dengan bahasa Arab kan. Tadika tu boleh membantu Umi untuk ajar anak wudu dan solat kan sebagainya. Di samping kita sediakan kat rumah, sekolah reinforce kan, tadika reinforce kat situ. Jadi memang Umi memilih, kadang tadika tu sebenarnya jauh sikit daripada rumah. Umi tak pilih tadika yang just for my convenience sake, long nak pergi office letak tu kan. Tapi Umi sanggup pergi kan extra mile untuk menghantar ke tadika yang Umi pilih, dan memang Umi yakin dia akan membantu Umi memperkukuh apa yang foundation yang Umi buat kat rumah. Jadi and then dari segi rohani, mula introduce simple-simple hafazan dan doa, dan emosi kita good listener, disiplin dan nasihat dan teguran. Satu yang Umi terapkan dalam anak-anak ialah dari segi emosi mereka stabil dan sebagainya, dan merasa disayangi, rasa keadilan ibu bapa, ialah Umi memakaikan mereka pakaian yang lebih kurang sama daripada mereka kecil. Tu memang satu habit kami lah. Kalau pergi main kat padang pun baju t-shirt lebih kurang sama, kasut sama kan, daripada kecil sampai mereka besar-besar pun mereka tak malu kan, walaupun anak lelaki mereka tak segan untuk pakai baju yang lebih kurang sama. Kalau hari raya tu tahulah baju yang jalur tu anak Umi senang, mana anak yang tu baju jalur tu kan, dan mereka tak malu sangat. Mereka rasa